Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Akmal dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 2. So, hari ini Cikgu nak menerangkan tajuk yang ke-9 dalam Pendidikan Seni Visual tingkatan 2 iaitu seni seramik. Okey, kamu tahu tak apa yang dikatakan dengan seni seramik? Ataupun baru dengar perkataan seni seramik? Jom kita tengok slide seterusnya. Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom cikgu terangkan sedikit tentang seni seramik. Okey, seni seramik ialah produk yang dihasilkan daripada tanah liat, dikeringkan dengan angin dan dikeraskan dengan api. Okey, kalau nak tahu dengan lebih jelas, contohnya macam pasu bunga, tabung, bekas letak garam, bekas letak gula dan sebagainya. Okey, dekat rumah kamu semua tu ada kan? Okey, itu adalah seni seramik yang diperbuat daripada tanah liat. Seterusnya, sebelum kita belajar, cikgu nak terangkan sedikit tentang standard kandungan untuk tajuk ini. Okey, yang pertama, 9.1, pemahaman terhadap prinsip seni seramik dalam bidang seni kraf. Seterusnya, 9.2, eksplorasi dan aplikasi teknik seni seramik bagi mengukuhkan pemahaman terhadap prinsip asas seramik. 9.3, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir sekali, 9.4, penghayatan terhadap hasil produk seni seramik dengan menggunakan bahasa seni visual. Seterusnya, kita nak tahu juga tentang standard pembelajaran seni seramik. Okey. Untuk 9.1.1, murid boleh menjelaskan prinsip asas seni seramik. Untuk 9.1.2, murid dapat menyatakan jenis seni seramik iaitu seni seramik tradisional dan kontemporari. Okey, nanti kita belajar satu-satu ya. Okey. Seterusnya, 9.1.3, menerangkan teknik seramik. Teknik seni seramik iaitu teknik picit, teknik lingkaran, teknik acuan, teknik kempingan, teknik lempar alin. Okey, 9.1.4 menjelaskan fungsi seni seramik. Okey, itu adalah antara dapatan apabila kamu mempelajari tajuk ini. Okey, seterusnya kita tengok prinsip asas seni seramik. Apakah prinsip-prinsip asas untuk penghasilan seni seramik ini? Okey, jom kita tengok. Okey, untuk yang pertama, okey, kepelbagaian jalinan mencipta karya yang menarik. Okey, maksudnya ada bentuk, ada corak dan sebagainya. Mestilah mempunyai kepelbagaian dan menarik, barulah karya kita tu jadi pilihan dan boleh dijual. Okey, penegasan, titik fokus atau penumpuan pada bahagian tertentu karya. Okey, macam kita tengok dekat gambar seramik ni kan. Okey, dalam penghasilan seramik ni kita mesti ada ciri-ciri yang menarik perhatian. Maksudnya kalau kita tengok pada seramik tu terus kita tengok, wah cantiknya, menariknya seramik ni. Macam tu lah. Okey, penegasan ni banyak faktor. Contohnya warna, bentuk dan macam-macam lagi. Seterusnya, keseimbangan simetri dan tidak simetri pada karya. Okey, kalau kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, kalau tak jelas dalam slide cikgu ni ya. Okey, contohnya labu sayur ni. Labu sayur ni, okey, seramik ni banyak nama tau. Okey, dekat situ pun simetri diambil kira. Kamu tahu tak simetri tu apa? Okey, simetri tu karya yang berbentuk seimbang. Contohnya yang cikgu tunjuk dekat skrin ni. Satu lagi seimbang dan satu lagi tidak seimbang. Okey. Seterusnya kita tengok prinsip asas seni seramik kesatuan. Okey, kesatuan dapat dilihat daripada gambaran keseluruhan karya atau karya tunggal. Okey, kesatuan ni merangkumi banyak elemen seni. Okey, dalam tu ada rupa, garisan, ada warna, ada bentuk, ada harmoni dan sebagainya. Itu yang kita katakan dengan kesatuan. Okey,
Untuk prinsip asas seni seramik pengulangan pula, okey, pengulangan unsur garisan menghasilkan irama dan pergerakan. Okey, kita dah belajar ni masa tingkatan 2 tentang bahasa seni visual garisan kan. Okey, garisan tu kalau kita banyak buat ulangan dan corak dan kita buat ulangan, okey, akan menghasilkan corak dan corak itu menunjukkan tentang irama dan pergerakan. Contohnya ada karya dalam buku teks kamu tu, kamu boleh tengok Okey, seterusnya prinsip asas seni seramik kontra dari aspek rupa, bentuk, jali, warna dan jalinan seperti yang saya terangkan tadi. Kita tengok pula jenis-jenis seni seramik. Okey, seni seramik ni ada 2 jenis iaitu traditional dan contemporary. Okey, untuk contoh, ini adalah contoh seni seramik tradisional. Okey, yang pertama tembikar mabung iaitu dari Kelantan, yang kedua labu sayong dari negeri Perak dan yang ketiga tembikar terenang dari negeri Pahang. Okey, apa yang dikatakan dengan tradisional ini? Dalam buku teks kamu ada tunjuk contoh kan, betul tak? Okey, seramik seperti ini dikatakan seramik tradisional yang mana pembuatannya masih ikut ciri-ciri manual. Okey, seterusnya kita tengok contoh seni seramik contemporary. Okey, apa yang dikatakan dengan contemporary? Okey, contemporary ini adalah sesuatu seramik ataupun penghasilan karya seni yang orang kata merujuk kepada perkembangan semasa. Contohnya, dia ada pada seni seramik apa tu, ada gambar, kita boleh tengok ada gambar kelapa, kasut dan beg. Okey, itu lebih kepada karya seni visual. Karya ini lebih kepada karya seni visual. Okey, contohnya macam arca dan sebagainya yang diperbuat daripada tanah liat. Kalau kita tengok dalam bentuk macam ni, ianya lebih kepada artistik. Apa yang kita kata dinilai melalui keseniannya sahaja tanpa berfungsi. Okey, seni contemporary ni dinilai melalui keseniannya sahaja tanpa berfungsi. Yang ni pula untuk seni seramik tradisional boleh berfungsi disebabkan kita boleh tengok tradisional ni kita boleh untuk simpan air. Untuk simpan air itu perbezaan antara seni seramik tradisional dan contemporary. Kita tengok seni seramik tradisional. Seperti yang saya terangkan tadi. Seni seramik tradisional dikenali juga sebagai tembikar. Bahan yang paling penting dalam proses pembuatan seramik tradisional ialah tanah liat dan air. Seramik tradisional digunakan untuk kegunaan harian, kebudayaan dan hiasan. Contoh seni seramik tradisional seperti labu sayong, tembikar terenang dan tembikar mambung. Seterusnya, seni seramik contemporary. Seni seramik contemporary ialah gabungan bahan seramik dengan pelbagai bahan lain seperti logam perak, rotan, tali dan kayu. Seramik jenis ini merangkumi barang perhiasan diri, perhiasan rumah dan pejabat. Cara penyediaan tanah liat menggunakan peralatan moden seperti mesin pemutar dan mesin pengisar tanah. Manakala tanur gas atau elektrik digunakan dalam proses pembakaran. Reka bentuknya juga lebih moden dan pelbagai. Kebanyakan hasil seramik ini bergilis dan berkilat. Seterusnya, kita nak belajar juga tentang teknik-teknik seni seramik kan. Kita pun dah tahu 2 jenis seramik tadi. Sekarang kita nak tahu tentang teknik penghasilan seramik. Untuk teknik penghasilan seramik ini, teknik pembentukan seni seramik terbahagi kepada 2, iaitu bahagian binaan tangan dan juga binaan acuan. Terdapat 4 teknik binaan tangan yang utama iaitu teknik picit, teknik lingkaran, teknik kepingan dan teknik lempar alik. Maksudnya untuk menghasilkan teknik binaan tangan ini, kita perlu tenaga yang kuat untuk mengulir tanah liat itu supaya jadi lebih padat dan supaya hasil karya yang kita hasilkan itu nampak kemas dan menarik. Teknik-teknik binaan tangan memerlukan tanah liat diulir terlebih dahulu hingga menjadi doh yang padat.
Do diuli untuk mengeluarkan angin supaya produk tidak mudah pecah atau apabila dibakar. Ini adalah 5 teknik seni seramik. Yang pertama, teknik acuan. Yang kedua, teknik picit. Yang ketiga, teknik lempar alin. Yang keempat, teknik kepingan. Dan yang kelima, teknik lingkaran. Okey, untuk teknik yang pertama pula, ni adalah teknik acuan. Okey, teknik acuan menggunakan acuan untuk membentuk seramik. Tanah liat akan dibentuk mengikut acuan. Okey, kita boleh tengok dekat gambar dekat sebelah ni. Ni adalah langkah-langkah untuk membuat teknik acuan. Yang kedua, teknik picit. Okey, teknik picit ialah kaedah membentuk yang paling mudah. Seramik dihasilkan dengan cara menekan dan memicit ketulan tanah liat dari bahagian tengah. Okey, kita boleh tengok langkah-langkah ni. Kalau yang ada buku teks, boleh tengok dalam buku teks kamu. Teknik yang ketiga pula ialah teknik lempar alin. Okey, teknik lempar alin terhad kepada bentuk bulat dan silinder sahaja. Seramik dibentuk dengan mesin atau roda permutar. Teknik ini juga dikenali dengan teknik putaran. Untuk teknik seterusnya iaitu teknik keempat, teknik kepingan. Okey, teknik kepingan ialah cantuman beberapa kepingan tanah liat. Bahagian tepi hujung kepingan tanah liat dipotong secara menyerong 45 darjah dan diguris bagi tujuan penyambungan. Sapu bahagian yang diguris dengan lumpur tanah liat slip. Slip ialah lumpur tanah liat pekat yang berfungsi sebagai gam. Okey, kita tengok macam mana dia mencantumkan bahagian tanah liat ni. Okey, menggunakan slip. Kita boleh tengok teknik yang terakhir iaitu teknik yang kelima iaitu teknik lingkaran. Okey, teknik lingkaran ialah proses sambungan beberapa lingkaran tanah liat dan memerlukan tapak. Lumpur tanah liat slip berfungsi sebagai pelekat untuk mencantumkan lingkaran. Okey, kita tengok fungsi seni seramik. Okey, fungsi seni seramik ni boleh digunakan ataupun berfungsi sebagai hiasan dan peralatan domestik. Okey, kita boleh tengok dalam gambar ni. Okey, apa yang dimasukkan dengan domestik? Okey, domestik adalah peralatan kegunaan harian kita. Contohnya jap air dan cawan seperti yang kita tengok dalam gambar ni kan. Okey, yang gambar ayam ni adalah tabung. Tabung ayam ya, fungsi domestiknya kita guna untuk tabung duit harian kita. Seterusnya aksesori. Okey, seni seramik ni boleh buat aksesori, boleh buat rantai, boleh buat anting-anting. Okey. Untuk fungsi yang seterusnya pula, upacara kebudayaan dan keagamaan. Okey, ini kegunaan untuk kaum India lah. Okey, kita tengok perbezaan fungsi seni seramik antara kaum. Okey, di Malaysia ni seni seramik sangat terkenal dan digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina, India dan peribumi di Sabah serta Sarawak. Fungsi seni seramik juga berbeza mengikut kaum. Perbezaannya boleh dilihat dari segi reka bentuk, motif ragam hias dan kaedah pembakaran. Okey, kita tengok pula pada seni seramik etnik Sarawak. Okey, motif pada seni seramik Sarawak menggambarkan unsur-unsur dalam kepercayaan mereka. Seni seramik etnik Sarawak ni berfungsi sebagai harta warisan turun-temurun. Okey, kita tengok pula pada seni seramik kaum India pula. Okey, seni seramik India lebih tertumpu kepada penghasilan bentuk. Okey, ianya berfungsi sebagai tembikar untuk memasak. Yang terakhir kita tengok seramik kaum Cina. Kita tengok seni seramik kaum Cina hiasan. Dekat seni seramik ni kita boleh tengok hiasan naga melambangkan kekuatan dan pelindung. Ianya berfungsi sebagai perhiasan. Okey, seperti biasa, kalau kita dah belajar sesuatu tajuk tu, kita mestilah ada buat latihan formatif. Okey, kamu lengkapkan mind map kat bawah ni ya. Okey, setakat ini sajalah PDPC kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tau kalau dah siap snap gambar dan send dalam grup ya.